Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, hari ni bagaimana keadaan? Okey ke? Kena rekod ke? Okey je. Mungkin kena phone letak macam side depan. Kena rekod. Oh tak, saya cuma nak rekod kehadiran saya je. Oh, rekod kehadiran. Ya. Okey, baik. Jadi kita dah sesi yang ketiga kan? Ya betul. Okey, sesi ketiga ni lebih kepada sesi penutup lah, ke arah macam perkembangan. Okey, pada sesi yang kedua kita dah jawab inventory tarikh lahir kan. Ya. Okey, dari situ macam betul dari segi sudut personality kamu kan. Ya. Okey, dan sesi pertama juga kita dah jawab inventory apa ingat tak? Apa? Macam sesi pertama kita jawab inventory apa ya? Sesi kedua kita jawab inventory. Oh, sesi pertama tak? Saya tak nak. Tak. Oh tak, kiranya sesi inventory kedua iaitu inventory lah. Yang tentang tarikh tu. Tentang tarikh. Okey. Okey, jadi sesi pertama juga macam kamu dah menerangkan tentang data diri dari segi personality kan. Ya. Yang saya boleh simpulkan kamu ni seorang yang pendiam dari sudut macam menyendiri kan. Dari segi lepas tu sentiasa dari segi apa pernah rasa hidup kosong macam tu. Ya. Okey, lepas tu dari segi macam dari segi akademik pula macam tak tahu lepas ni nak pergi ke mana kan. Ya. Ya, okey. Dan kat situ saya dah dapat tahu dah dari segi apa yang dialami penceritaan nama apa dah? Farid. Farid, penceritaan Farid kan. Okey, pada sesi kedua tu kita pergi kepada lebih dalam iaitu bentuk personality mengikut kecenderungan tarikh lahir kan. Okey, di situ sama juga kan. Macam kat situ lebih kepada Farid ni seorang yang macam menyimpan untuk beli sesuatu macam tu, tak boleh simpan duit. Ya. Kan ada juga kan benda tu kan. Lepas tu dari segi personality ke arah air iaitu sensitif, lembut kan. Okay, itu antaranya lah. Okay, pada sesi ketiga ni dari sudut pemikiran, emosi dan tindakan. Jadi Farid rasa perlu dibantu dari sudut apa tu? Saya tak pasti nak bantu dari sudut mana, tapi mungkin dari segi sensitif kot. Sebab mungkin sensitif ni akan menjadi satu benda yang agak mengganggu ya. Sebab dia nak kena bergantung dengan perasaan je setiap masa untuk buat sesuatu kan. Sebab kadang-kadang kita macam dia boleh, kalau kita ni terlalu sensitif dia akan mengganggu harian kita. Okey, itu dari segi perkongsian Farid lah. Lebih kepada nak manageralkan perasaan yang sensitif tu kan. Okey, boleh saya tahu dari segi sudut pola pemikiran Farid tu macam mana? Dari segi pola pemikiran saya tentang pola pemikiran Farid tentang sesuatu mentaksir makna yang berlaku, faham tak? Maksudnya hari ni apa yang berlaku pada Farid pun meletakkan makna hidup ni malang, hidup ni tak gembira. Dari sudut tu ada tak? Macam mana pola pemikiran Farid waktu tu? Bagi saya kan, setiap hari kalau saya rasa macam saya rasa macam, contohlah kalau saya ada benda yang saya nak kena buat, saya tak boleh buat. Benda tu akan membuatkan saya rasa sedih lah. Macam contohlah, saya tanggungjawab nak pergi kelas. Tiba-tiba kelas tu pula dibuat pada waktu malam. Saya tak boleh keluar waktu malam. Memang tak boleh. Sebab saya tak boleh nak berjalan di dalam gelap malam disebabkan masalah penglihatan saya yang sangat teruk ni. Dan juga saya tak ada kawan untuk minta tolong hantarkan dan sebagainya. Dan juga kalau saya ada sekalipun, saya memang berat hatilah nak minta tolong kan, sebab kita tak nak susahkan. Dan itulah disebabkan saya, walaupun saya boleh sebenarnya, tapi nak kena bersusah-susah sikit lah. Contohnya macam kalau kelas tu kelas malam, saya nak kena bertolak ke Masjid Yusas ni sebelum maghrib lah. Buka puasa dekat maghrib, buka puasa dekat masjid. Lepas tu baru saya akan bertolak
ke kelas. So saya boleh je buat macam tu, tak ada masalah pun. Dan cuma itulah bila saya jumpa dengan benda-benda yang memang saya tak ada jalan langsung. Yang tadi tu ada lagi cara untuk saya selesaikan. Tapi bila saya jumpa dengan perkara-perkara ataupun benda yang membuatkan saya buntu untuk cari macam mana jalan penyelesaian bagi apa yang saya nak buat. So bila saya tak jumpa jalan tu, saya akan rasa macam memang hari saya waktu tu memang malang lah, memang agak tak ada mood waktu tu, hari tu. Okey. Dari sini apa yang Farid kongsikan, Farid selalu menekankan ketidakselesaan. Maksudnya keselesaan dari segi penglihatan. Jadi apa yang Farid kiranya macam, maafkan saya kan, dari segi keselesaan Farid terhadap penglihatan tu kan, memberi kesan buruk kepada harian tu. Contohnya malam nak pergi kelas tak boleh, macam mengganggu mood. Lepas tu dari segi nak dalam kelas macam mengajar, nak tengok slide tak nampak kan. Lepas tu kan kehidupan kita, aktiviti kita penuh dengan melihat. Okay, jadi solution kat situ apa yang Farid dari segi mata dan dulu Macam mana? macam solution dari segi macam tukai macam kaca cermin yang lebih Kalau cakap tentang penglihatan, saya rasa macam dulu memang waktu saya kecil ataupun sebelum waktu saya ingat yang masalah mata saya ni biasa-biasa je. Saya tak fikir pun, saya macam pakai spek biasa macam orang lain pun dah okey dah. Tapi bila saya sampai ke tingkatan 4, saya dapati bahawa doktor cakap yang masalah penglihatan saya ni memang masalah yang memang jarang orang dapat. Memang tak semua orang dapat, 1 dalam 1,000. Okay. Waktu tu memang saya rasa macam down teruk gila. Saya rasa tambahan pula doktor tu cakap yang masalah penglihatan saya ni memang tak ada ubat. Tak ada ubat pada waktu tu lah. Sekarang ni wallahualam saya tak tahu. Okay. Tapi still sekarang ni pun saya tak dapat nak pulihkan penglihatan saya, walaupun saya dah pergi jumpa dengan pakar perubatan Islam dan sebagainya. Okay. Dan benda tu masih lagi belum tercapai lah, menyebabkan saya rasa macam saya bukannya nak merendah-rendahkan takdir, bukan. Saya cuma nak cakap kalau ni lah takdir saya dah tak apalah, saya redha je lah kalau mata saya ni semakin teruk ke ataupun kekal macam ni sampai bila-bila ke. Saya cuma apa yang saya mengharapkan berubah adalah saya punya dari segi keberuntungan. Ya, saya tak kisah kalau mata saya tak nampak ke apa kan. Saya harap yang akan ada orang ramai lagi yang memberi bantuan ataupun apa kata, memberi, kalau boleh tak perlu beri bantuan dari segi yang banyak, cukup bagi saya kemudahan untuk melakukan aktiviti harian seperti orang lain. Contohnya macam belajar ataupun bekerja. Walaupun sekarang ni masih lagi susah lah kita nak cari macam universiti khas untuk orang-orang KU ataupun kemudahan-kemudahan yang banyak lah untuk orang KU. So itulah. Okay, itu pendengaran Farid kan. Okay, kiranya maafkan saya kalau macam soalan saya tu kalau dari sudut Farid sensitif kan. Okay, sebabnya saya tak tahu yang Farid macam 1 dalam 1,000 tu kan dari segi penglihatan yang Farid kongsikan kan. Kiranya ingatkan dari segi penglihatan tak nampak biasa je kan. Punya dari segi ada lah ujian Allah di sebalik kekurangan tu kan. Okay. Jadi dari sudut Farid nak kiranya kongsikan tadi untuk ubah dari segi penambahbaikan dalam, betul ke? Macam diri Farid. Okay, dari sudut tu mungkin boleh tak Farid kongsikan pula dari sudut spiritual. Faham kan spiritual tu apa? Spiritual.
Ya. Ya. Spiritual tu hubungan kita dengan Allah kan. Ya. Jadi bila kita dalam ujian, kita dalam tak ada yang tak baik ni, mungkin spiritual akan lebih tinggi kan. Jadi apa yang amalan yang macam waktu Farid sedih kan, apa yang selalu Farid buat untuk dalam spiritual? Kalau waktu saya sedih, saya paling teruk pun saya menangis lah. Kalau menangis, tapi saya kalau menangis, saya tak menangis depan orang. Saya menangis seorang-seorang atas katil, baring. Lepas tu saya fikirlah tentang kehidupan, macam mengadu pada Allah kan. Rasa macam tak cukup kuat nak teruskan hidup pada hari yang seterusnya kan. Kita rasa macam selagi kita ada masalah penglihatan ni, kita rasa macam kita tak boleh nak buat progress langsung. Kita rasa macam ya Allah, kita dah lah, saya ni course counselling lagi, kita nak kena buat macam-macam lagi, nak kena, tak kisahlah course apa pun, yang pasti kena ada penglihatan yang baik. So benda tu rasa macam memang benda yang susah akan jadi semakin susah, benda yang senang pun akan jadi susah untuk orang yang masalah penglihatan macam saya ni. Tu disebabkan itulah saya tak boleh nak buat apa-apa, fikirkan tentang masalah, disebabkan saya fikirkan tentang masalah terlalu sering, terlalu dalam, menyebabkan saya rasa macam tak ada semangat untuk teruskan ke kegiatan harian. Menyebabkan saya rasa apa yang saya boleh buat cuma mengadu je lah, mengadu dan meminta. Kiranya macam Farid, kiranya dari segi itu Farid sentiasa juga dekat dengan Allah kan, sentiasa mengadu, sentiasa meminta kan. Sebabnya dari segi apa yang perasaan dengan Allah itu, Allah tentukan dan Allah je tahu yang terbaik ke terburuk kan. Kat situ kiranya mungkin dari segi pengamalan mungkin doa untuk macam kesihatan kan, dari segi khusus, dari segi sudut tu kan. Mungkin kita dari segi macam sentiasa zikir, benda yang macam ulang-ulang doa tu, dari segi macam kita tiupkan dalam air, dari segi tu kan. Dari situ juga kita dah macam itu merupakan ikhtiar, sebab Allah tak jadikan penyakit tu melainkan tak ada ubat, melainkan mati kan, ada ubat melainkan mati. Situ dan juga kita perlukan ikhtiar. Situ mungkin Farid dah kongsikan dari segi perawatan dulu tak ada yang ubat kan. Kiranya hanya penyakit datang dari Allah dan kembali kepada Allah juga. Mungkin dari sudut tu lah, dari spiritual yang first kena mungkin berfikir apalah yang untuk doa khusus ke, macam rutin harian amalan, contohnya penghulu selawat macam dapat menenangkan hati dan juga dapat mencabar dari segi side yang positif. Tu kan. Sebab kita macam Farid dengan penglihatan macam tu sebabkan banyak kiranya mengganggu rutin harian dan juga segi mungkin banyaknya side positif, negatif, interpersonal, betul ke? Sentiasa banyak bercakap dengan diri, sentiasa menyalahkan kiranya diri, ada ke? Mungkin dengan sudut tu juga negatif, dengan amalan tu boleh lawan, kira seimbangkan positif. Macam tu lah. Dari segi yang kedua, dari segi pemikiran lah. Pemikiran, kiranya setiap orang dia memberikan tanggapan berdasarkan apa yang dipilih macam dipilih kan. Saya bagi situasi kan, ada orang kiranya ada orang macam mak ayah ada lagi ke? Ada. Ada orang mak ayah dah tak ada waktu kecil, kiranya itu kesedihan bagi dia dan dia melihat Allah tak sayang dia. Dari segi side yang positif, dia cuba belajar cari maknanya, dia cuba kat situ positifkan fikiran dia, macam mengenali Allah. Lepas tu dia sudut fokus pemikiran yang
boleh juga memberikan tafsiran yang positif, iaitu Allah ambil kerana Allah sayang. Sebab Allah yang berjama pasti akan meninggal. Okay, kat situ dari segi Ustaz. Jadi apa yang saya nak terapkan kat sini, Farid sentiasa negatif, macam rantangan, sentiasa macam bersuara. Jadi benda tu Farid kena lawan dengan positif juga. Macam tu sakit, kira macam penat ujian hari ni kan, susahnya hari ni. Kiranya dari segi mungkin macam side kena kembangkan macam melihat juga kesusahan orang ataupun dengan lebih itu lagi. Faham tak? Okay, sekat ni dari sudut tu ada tak macam Farid buat benda macam tu? Saya pernah lah buat benda-benda macam tu. Ya. Contohnya macam saya selalu tengok apa kata video Ustaz Abid Liu kan, dia selalu tolong orang dan sebagainya. Mungkin dari situ mungkin saya rasa macam saya bukanlah saya nak cakap yang saya suka tengok orang susah, tak. Saya cuma nak cakap bila saya tengok bukan saya seorang sahaja yang menderita, yang diuji, menyebabkan saya rasa macam agak rasa sedikit tidak keseorangan macam tu. Faham. Kiranya yang Farid kongsikan ni lebih kepada macam kita setiap manusia kan. Kita manusia, fitrah kita kita akan rasa sakit, rasa benda tu kan. Benda-benda macam tu lah, sihat, seronok, happy, itu je fitrah kita sebagai manusia. Okay, jadi bila kita fitrah manusia, kita manusia ni hidup kita takdir yang tentukan kan. Okay, bila takdir yang tentukan, dalam takdir tu kita juga dari segi perlu membuat pilihan. Saya faham tak? Okay, faham tak dari segi tu? Perlu membuat pilihan dalam takdir tu juga. Okay, macam perlu membuat pilihan takdir tu. Walaupun takdir kita tak elok, tapi kita membuat pilihan untuk kiranya macam menerima, macam tidak berputus asa lah dari sudut tu kan. Dia macam dia circle bulatan macam tu kan. Sekat dia faham tak apa yang saya nak sampaikan. Okay, jadi kalau macam hari-hari sebelum ni, lepas ni ke, jadi apa yang Farid dapat belajar daripada contohnya macam tu lah, nak dapat belajar daripada sesuatu, macam melihat dalam mentaksir makna yang takdir terhadap kita. Faham tak? Jadi apa yang Farid sekarang rasa? Saya tak pastilah. Saya nak cari apa kata hikmah yang logik. Apa kata nak cari apa kebaikan di sebalik penglihatan saya ni, mungkin ada. InsyaAllah mesti ada. Saya cuma lebih perasan benda yang mengganggu lah, benda yang lebih kepada kekurangan, benda yang saya lacking. Lagi-lagi kalau saya compare dengan orang yang ada sekeliling saya, yang mana tak ramai yang macam saya. Saya seorang je yang datang kelas pakai tongkat dan sebagainya. Saya rasa macam saya sendiri tak faham penglihatan saya ni. Yang saya pasti, yang saya yakin adalah saya ada masalah penglihatan. Okay, betul yang Farid kongsikan tu kan. Nak kiranya kita nak buat benda tu susah lah kita pun nak terima diri kita kan. Kira dari segi nak lawan, macam tak melihat kepada kekurangan diri kita kan. Kita nak tak nak kita akan lihat juga diri kita, kekurangan diri kita, dan juga kita akan bandingkan dengan diri orang kan. Okay, jadi macam bila kita tenang, kita rasa macam kiranya macam sekarang ni mungkin dari sudut Farid, macam yang saya cakap tadi, macam mencari makna dari segi itu kan, memang susah. Kiranya
memang susah untuk membuat benda tu kan, macam mencari makna daripada setiap ujian. Kerana ujian tu di tempat orang yang berbeza, dia tak akan lalu, dia tak akan dapat rasa apa yang dia lalui sekarang kan. Betul tak? Okay, jadi hanya orang di tempat tu je rasa apa yang dia rasa kan. Okay, kat situ contohnya kan, Farid rasa susah. So macam ada orang kan tak pernah terfikir tak macam orang, saya bagi contoh, macam orang betul-betul susah, kiranya dia masih boleh tersenyum. Itu sebabnya dari segi dia, pengertian dia terhadap makna kehidupan tu, kan. Dia macam dari segi kebergantungan dia, kiranya dari segi pengharapan dia, dia macam dia kena dari segi tu kan. Kan setiap takdir adalah unik. Dari segi contohnya, bukan ceramah, kira macam mungkin Farid dapat berfikir kan dari segi situasi. Farid tak pernah pergi Palestin kan, saya pun tak pernah pergi. Jadi bagaimana Farid dapat menggambarkan tentang Palestin tu? Satu kawasan yang memang bahaya lah kan. Dia kita memang tak ada pilihan, sebab nak tinggalkan tanah air kita tu memang out of the question lah. Memang bukan pilihan, memang tak pilihan. Kita kena tetap juga pertahankan negara Islam kita, tapi dalam masa yang sama kita ada orang yang memang tak layak untuk berada dalam peperangan kata tu. Contohnya kanak-kanak, wanita, orang tua dan sebagainya, tapi kita tak boleh nak keluar. Itulah benda yang macam bagi saya memang, kalau saya nak saya macam rasa macam benda yang sama, cuma beza dia adalah dari segi masalah. Cuma dari segi apa yang kata saya dengan orang Palestin alami tu mungkin samalah dari segi apa kata kesusahan, tapi bukan yang fizikal. Kiranya saya bukan nak kaitkan dengan perbuatan tu kan. Kira macam saya fokuskan kepada kat sini, takdir dia macam tu. Saya fokus takdir dia macam tu, dan kat situ macam kehilangan kaki, macam kehilangan macam mak ayah kan. Waktu kecil lagi. Kat situ kita dah bagi kita macam susah kan, sakit macam benda tu. Benda tu kita tak tahu dan kita rasa berat benda tu, kita tengok kan. Tapi kita dalam masa sama juga digembira kan. Ada yang gembira kan, dari segi macam bergantungan dia pada Allah, macam dia nakkan rohani dia macam mati syahid kan. Jadi di situ macam pengertian makna. Jadi untuk Farid ni masalah dari segi bukan masalah, kiranya dari segi perlu fokuskan kepada Farid banyakkan positif side dari sudut pemikiran. Macam ni, macam mencari makna dari sudut positif. Walaupun negatif, tak apa. Negatif, Farid pun kena lawan juga negatif, positif. Macam tu kan. Jadi bila macam benda tu memang agak memenatkan, dan dari sudut tu dia macam kan, dia memberi juga kepada emosi dan fizikal kan. Sekat ni faham tak apa yang saya cuba untuk itu kan? Itulah dari sudut mungkin penukaan dan dari sudut teori ni kat situ kan. Jadi sekat ni Farid ada lagi tak nak kongsikan? Rasanya tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, sesi sekat ini sajalah. Dan sebelum berakhir, saya nak membuat struktura lah, di mana segala perkongsian Farid sekat ini saja, dan tak boleh dipanjangkan di 2 sesi. Daripada sesi pertama awal lagi sampai yang ke 3 ni kan. Pada sesi ni juga saya juga buat tentang sudut permukaan dan juga teori. Saya cuba selitkan dalam masa yang sama juga. Mungkin ada sudut kekurangan kan. Jadi
dan kemahiran juga Mm-mm. kekurangan bagi saya. Saya minta maaf lah bagi pihak saya sebagai kaunselor pelatih kan. Ya. Macam kaunselor pelatih ni, macam bidang kaunseling ni, ia adalah bidang yang profesional yang di mana permasalahan tu dapat diatasi macam melalui celik akal klien dan bukan daripada bina saya daripada pemikiran kaunselor itu sendiri. Jadi kat situ yang saya kongsikan tadi kan, dari segi pengertian makna, dari segi sudut tu kan, mungkin Farid kena mungkin struggle lah untuk macam berlawan dengan diri kan. Ya. Ya. Okay, jadi selamat kita macam selamat kepada Farid lah untuk macam menjalani kehidupan yang seterusnya dari segi kan, dari segi mahruki ujian, dari segi mungkin nak Ramadan ni kan, macam Ramadan dari sudut kemuliaan, mungkin perbanyakkan dari sudut itulah rohani dan spiritual tu kan. Okay, itu saja. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.